Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saya Wan Fahmi. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi kepada tuan-puan tentang tujuan kita buat headline dan juga copywriting. Alright. So, kenapa saya buat video ni tuan-puan? Sebenarnya, saya nampak ramai orang dekat luar sana, termasuk saya sendiri, termasuk klien-klien saya, yang mana dia buat headline, kadang-kadang dia rasa macam tak berapa nak kena, kan? Tak berapa nak dia kadang-kadang rasa lost bila buat headline, kadang-kadang rasa lost bila buat copywriting, kan. Kadang-kadang dah buat copywriting tapi tak ada orang yang komen, tak ada orang yang like dan juga tak ada orang yang beli daripada dia. Alright. So, kita ada masalah itu dan macam mana cara untuk selesaikan? InsyaAllah saya akan cuba untuk berkongsi kepada anda ilmu tentang headline dan juga copywriting pada petang ini, insyaAllah. Alright. So, yang pertama sekali tuan-puan, apa tujuan kita buat headline? Alright. Ada orang yang bila dia buat headline, dia rasa macam aku nak kena menjual dengan headline ni, kan. Aku nak pastikan orang bila baca je headline aku ni, dia terus rasa nak beli produk aku. Kan. So, tuan-puan, betul ke tujuan macam tu? Sebenarnya tujuan kita buat headline adalah kita nak tarik perhatian pelanggan. That's it. Itu sahaja tujuan dia. Bila kita buat headline tuan-puan, satu je dekat dalam mindset kita kena letakkan bahawa kita nak pastikan orang bila scroll dekat Facebook tuan-puan, dia berhenti daripada scroll. Itu sahaja. Alright. Once kita dah dapat tarik perhatian pelanggan kita menggunakan headline, so tujuan kita dah tercapai. Tujuan kita buat headline dah tercapai tuan-puan. Alright. Tapi kalau pelanggan kita scroll Facebook, nampak iklan kita, dia tak berhenti pun tuan-puan, maksudnya ada something wrong dengan kita punya headline tuan-puan. Alright. So, macam mana cara untuk kita bina headline yang mampu untuk menarik perhatian pelanggan kita? Alright. So, that's a good question tuan-puan. Macam mana cara untuk kita buat headline tu dapat perhatian pelanggan tuan-puan? Caranya sangat mudah tuan-puan. Ada macam-macam cara yang kita boleh buat, kan, termasuk orang yang dah bagi student-student saya yang dah dapatkan copy klik tuan-puan, dia dah boleh buat 46 headline, alright, 46 headline yang berbeza tuan-puan dengan hanya satu klik sahaja. Okey. So, contoh salah satunya ialah saya beri contoh. Okey, contohnya ialah bagi saya masa 5 minit, saya akan ajar anda membina copywriting yang mampu untuk generate sale 2 kali ganda untuk anda. Nampak tak? Okay. So, that's salah satu headline yang sangat-sangat menarik. Ataupun, headline yang menarik ialah 7 cara mudah untuk anda kurangkan berat badan anda tanpa perlu pergi ke gym. Nampak tak? So, itu adalah salah satu headline yang menarik perhatian pelanggan. Okay. So, tips mudah untuk anda, cuba anda baca headline anda sendiri dan anda rasa macam ada something tak dekat dalam hati anda? Ada macam terkena jentikan tak dekat dalam hati anda ketika mana baca headline tu? Kalau anda rasa something yang mana membuatkan anda eager nak tahu, okay, yang mana membuatkan anda lebih curious tentang benda yang anda cakap tu, maka headline tu adalah headline yang baik. Tapi bila anda baca rasa macam biasa je, kan, rasa macam baca status makwa je contohnya, kan. Status makwa bukanlah, okay. Macam baca status kawan-kawan je, kan. So, headline tu perlu diperbaiki tuan-puan. Alright. So, saya ulang balik semula. Tujuan kita buat headline adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita buat copywriting pula tuan-puan. Alright. Tujuan kita buat copywriting, okay, bukan untuk menjual produk. Tujuan kita buat copywriting bukan untuk menjual produk. Alright. Tetapi tujuan sebenar untuk kita buat copywriting, okay, terutamanya di Facebook, di IG Ads, Google Ads dan sebagainya, tujuan sebenar kita buat copywriting adalah untuk membeli klik. Saya ulang sekali lagi. Tujuan kita buat copywriting di Facebook Ads, di IG Ads, di mana-mana Google Ads dan sebagainya adalah untuk kita membeli klik daripada pelanggan. Alright. So, once pelanggan berminat sahaja untuk klik link yang kita sediakan, maka tujuan copywriting tersebut dah tercapai. Okay. So, tuan-puan, lepas ni tuan-puan, letakkan mindset. Bila kita buat copywriting panjang-panjang tuan-puan, kita nak orang klik kita punya link. Kita nak orang klik kita punya iklan tuan-puan. Alright. Dan bukannya kita letakkan mindset bahawa kalau kita buat copywriting, kita nak menjual produk. Okay, kalau kita buat copywriting, kita nak jual diskaun. Alright. So, kenapa penting bila kita buat copywriting, kita nak kena ada mindset kita nak beli klik, bukan kita nak jual klik, bukan jual produk. Okay, kenapa kita nak kena ada mindset tu? Sebab user ataupun customer, dia mampu untuk membezakan antara orang yang menjual, itu pertama, dan juga orang yang menyelesaikan masalah. Alright. Orang yang menjual dan juga orang yang menyelesaikan masalah.
Okay, user dia boleh bau kita tuan-puan daripada 15 km hujung sana tu. Okay, dia boleh bau kita kalau kita ni adalah seorang penjual. Alright, once kita buka mulut je, dia dah boleh tahu dah. Kita ni orang yang menjual ataupun orang yang menyelesaikan masalah dia. Alright, so kita sebagai orang yang nak, sebagai orang usahawan, kita tak boleh positionkan diri kita sebagai seorang penjual. Sangat-sangat bahaya tuan-puan. Sebab apa? Sebab once kita dah positionkan diri kita sebagai seorang penjual, maka customer dia akan tutup rapat-rapat hati dia daripada mendengar apa yang kita nak cakap. Okay. So, solusi dia ialah kita kena positionkan diri kita sebagai seorang yang menyelesaikan masalah. Seorang yang menyelesaikan masalah. Maka dengan cara kita dapat positionkan diri kita dengan seorang yang menyelesaikan masalah, maka kita akan dapat beli klik ataupun beli call to action daripada customer kita. Okay, so as simple as that tuan-puan. Alright. Dan tips macam mana cara untuk kita buat copywriting yang dapat memposisikan diri kita sebagai seorang penyelesai masalah, bukan seorang penjual, adalah dengan kita didik, kita educate customer kita dekat dalam copywriting kita. Okay, bukan setakat kita tahu promosi-promosi tamat hari esok contohnya kan. Promosi diskaun 50% kan, akan tamat esok. Kalau anda tak beli anda rugi contohnya kan. So benda-benda yang macam tu akan mempositionkan diri kita sebagai seorang penjual. Tapi why not kita educate people tentang produk kita contohnya kan. Sis tahu tak sebenarnya apa keburukan kalori dalam tubuh badan kita? Walaupun sis ada seorang yang kurus, tapi sebenarnya kalori yang berlebihan akan menyebabkan anda dapat penyakit sekian-sekian. Penyakit A, penyakit B, penyakit C. So, macam mana cara untuk mengurangkan penyakit? Antara tipsnya ialah dengan makan ini, makan ini, makan ini. Tetapi anda tak perlu ambil semua ini. Anda perlu ambil ini sahaja, iaitu produk kita. Contoh. Alright? So, educate sangat penting tuan-puan dalam copywriting kita untuk membezakan kita ini sebagai seorang penjual ataupun penyelesai masalah. Alright, so that's it. Untuk tujuan copywriting adalah untuk kita menjual klik dengan cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang penyelesai masalah, dan juga tujuan kita buat headline adalah untuk kita menarik perhatian pelanggan, memberhentikan pelanggan daripada scroll di Facebook. Alright. So insyaAllah tuan-puan, kalau anda baiki dua perkara ini dengan cara mindset yang baru, dengan cara fikir yang baru, ketika mana anda buat headline dan juga copywriting, insyaAllah anda akan dapat tingkatkan sale anda. InsyaAllah. Alright. So saya doakan anda dapat tingkatkan sale anda dan juga berjaya dalam bisnes anda insyaAllah. Berjumpa tuan-puan dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.